Hai, Assalamualaikum semua pelajar. Apa khabar? Sihat? Pada hari ini, kita akan menyambung kembali pembelajaran kita iaitu kita akan masuk kepada subtopik 2.4.6 iaitu menulis pengatur caraan mudah berdasarkan lita input dan lita output. Okey, definisi. Pengatur caraan ialah satu set tata cara arahan mikro pengawal untuk memproses isyarat input dan menghasilkan isyarat output untuk melaksanakan arahan. Perisian yang boleh digunakan untuk pengatur caraan mikro pengawal. Perisian ini hanya menggunakan telefon atau tablet yang dilengkapi sistem operasi Android. Maknanya di sini sesiapa yang menggunakan iPhone tidak boleh memuat turun perisian ini. Cara pemasangan aplikasi Magnetco M10. Okey, buka Play Store pada gadget anda iaitu telefon pintar masing-masing. Type Magnetco M10, kemudian klik pada Magnetco M10 dan install. Ini merupakan gambar rajah Magnetco M10. Okey, selepas kamu telah memuat turun aplikasi tersebut, apabila kamu buka, ini merupakan paparan awal iaitu tanda 3 titik ini menunjukkan menu dan tanda tambah ini menunjukkan set arahan. Okey, kita masuk kepada set arahan basic iaitu set arahan basic terdiri daripada controller iaitu di dalamnya ada Dout 1 iaitu bersama dengan on dan read controller. Yang seterusnya adalah arahan decision iaitu ada an if C, D in 1 dan go to 1. Seterusnya adalah other iaitu go to 1, timer 1 second, not. Ini semua merupakan arahan basic. Nanti kita akan mempelajari dengan lebih terperinci. Okey, baiklah kita akan masuk kepada fungsi simbol iaitu run berfungsi untuk memindahkan pengatur caraan kepada papan lita elektronik mikro pengawal. Yang seterusnya adalah clear all berfungsi untuk memadamkan semua pengatur caraan yang telah dibina pada ruangan halaman home. Iaitu kita dah bina-bina tapi kita tak nak guna dah, nak buat pengatur caraan baru, kita boleh clear all. Okey, seterusnya adalah open project berfungsi untuk mencapai projek pengatur caraan yang telah disimpan. Maknanya kita dah buat satu pengatur caraan, kita simpan, kita boleh open balik. Walaupun kita dah padam dalam paparan tu, kita boleh open secara direct lah. Tapi dengan syaratnya kita perlu save project berfungsi untuk menyimpan pengatur caraan. Seterusnya adalah delete project berfungsi untuk memadamkan projek pengatur caraan yang disimpan. Di sini setelah kita buat pengatur caraan, kita dah simpan tapi kita periksa balik ada kesalahan atau kita tak nak guna dah, kita boleh terus padam. Seterusnya adalah share project iaitu berfungsi untuk menghantar fail projek pengatur caraan yang telah siap dibina. Okey, kita masuk kepada cara-cara menulis pengatur caraan mudah iaitu yang pertama, pengatur caraan menghidupkan diod pemancar cahaya. Okey, pada bahagian note kita tuliskan hidupkan LED iaitu kita perlu memilih Dout 1 iaitu on. Dout 1 ini diberi bekalan kuasa 5 watt. Okey, pengatur caraan menghidupkan diod pemancar cahaya selama 1 saat dan mematikannya. Yang ini kita nak padam nyala. Pada yang atas tadi kita nak nyala sahaja. Okey, pada bahagian note kita perlu tuliskan hidupkan LED selama 1 saat sebab kita nak dia hidup selama 1 saat dan padam. Okey, pada set arahan kita perlu masukkan arahan Dout 1 sama dengan on, maknanya dia akan menyala. Jadi kita letakkan timer selama 1 saat. Jadi dia akan menyala selama 1 saat. Dan seterusnya, kita akan letakkan Dout 1 sama dengan off. Maka selepas Dout 1 on, selepas lampu LED menyala, dia akan menyala selama 1 saat. Kemudian dia akan terpadam. Seterusnya adalah pengatur caraan diod pemancar cahaya berkelip selang 1 saat secara berterusan. Pada bahagian ini kita hanya nakkan lampu itu nyala dan padam dan berakhir begitu sahaja. Okey, pada bahagian ini pula kita nak lampu itu akan menyala, padam, menyala, padam, menyala, padam. Iaitu pada note kita akan letakkan LED berkelip selang 1 saat. Iaitu Dout 1
kita akan letakkan on. Dan kita akan letakkan timer selama 1 saat, iaitu nyala 1 saat dan kita akan letakkan D-out off. Maknanya kita dah nyala 1 saat dan padam. Lepas tu kita akan letakkan lagi timer untuk padam 1 saat. Okey. Bila dah nyala 1 saat, padam 1 saat dan kita letakkan arahan go to 1. Go to 1 ni adalah cara untuk dihantar ke baris 1 kembali. Maknanya selepas padam dia akan mengulang peraturcaraan ni, dia akan nyala kembali selama 1 saat dan padam kembali. Okey. Seterusnya kita akan masukkan peraturcaraan go to 1, iaitu kita mengarahkannya untuk mengulang kembali pada step pertama, iaitu dia akan menyala kembali selama 1 saat dan padam selama 1 saat. Maka dia akan bertemu go to 1 kembali. Jadi dia ulang balik nyala 1 saat dan padam 1 saat. Lepas tu dicakap di sini, peraturcaraan sentiasa berulang dari baris 1 hingga baris 6 sehingga switch bekalan diputuskan. Selagi ada bekalan kuasa, selagi itu dia akan nyala, padam, nyala, padam, nyala, padam. Okey. Okey, kita masuk kepada menulis peraturcaraan dengan menggunakan litar input dan litar output. Okey, cuba kamu perhatikan paparan yang cikgu tunjukkan kepada kamu ini. Cuba kamu lihat, cikgu ada menggunakan warna hitam, warna biru, warna merah. Kenapa? Untuk cantik ke? Tak. Okey, setiap warna ini mempunyai fungsi yang tersendiri, iaitu hitam merupakan tiada sebarang arahan, digunakan sebagai panduan catatan sahaja. Okey, warna biru ini merupakan kerangka asas yang perlu digunakan untuk membina sebuah peraturcaraan. Okey. Kita masuk terlebih dahulu, iaitu read controller. Permulaan arahan yang wajib digunakan apabila menggunakan peranti ini. Ingat read controller adalah wajib. Jika kamu tidak menggunakan read controller, maka tidak berfungsilah peraturcaraan ini. Okey, seterusnya isi, iaitu arahan ini. Seterusnya kita masuk kepada warna merah, iaitu arahan tidak tetap. Pengguna boleh menggunakan arahan dalam kumpulan ada dan controller I/O yang ada mengikut tujuan yang hendak dilaksanakan. Okey, apa yang ada dalam warna merah ni? Iaitu arahan untuk mengawal output berdasarkan tujuan yang hendak dilakukan, iaitu D-out 1 sama dengan on. Maknanya di sini D-out ni tak semestinya on. Kita boleh juga nak arahkan LED tersebut off. Okey, seterusnya kita masuk kepada and if, iaitu perakhiran yang wajib digunakan menamatkan sebarang arahan yang menggunakan if. Okey, tadi read controller wajib digunakan apabila menggunakan peranti ini. Dan and if juga wajib digunakan untuk tamatkan. Okey, seterusnya adalah go to 1 untuk melengkapkan sebuah peraturcaraan dan menghantar arahan ke baris 1. Okey, seterusnya kita masuk kepada projek diod pemancar cahaya berkelip. Okey, kita masukkan nama peraturcaraan kita ini adalah LED berkelip. Seperti yang cikgu telah cakap tadi, kita akan mulakan peraturcaraan kita dengan read controller, iaitu wajib. Seterusnya adalah if C digital input 1 sama dengan 1. Kita akan masukkan peranti yang peranti digital input. Seterusnya kita akan masukkan D-out 1 sama dengan on. Di sini kita nak hasil LED kita menyala selama 1 saat, iaitu kita masukkan timer 1 second. Seterusnya kita akan masukkan D-out 1 sama dengan off, iaitu kita nak padamkan kembali lampu yang menyala tadi selama 1 saat. Seterusnya kita akan masukkan go to. Disebabkan kita nak projek ini mempunyai LED yang berkelip, maka peraturcaraan akan mengulangi semula step 4 dan step ini akan menunjukkan lampu akan berkelip. Pada step 8 ini, dia akan mengulangi step ini, iaitu LED akan on selama 1 saat dan LED akan off selama 1 saat. Dia akan berjumpa lagi dengan go to 1, iaitu dia akan on lagi dan off lagi. Jadi berkeliplah. Nyala, padam, nyala, padam, nyala, padam. Seterusnya kita akan masuk kepada projek lampu kawalan penderia cahaya. Kita akan mulakan dengan not, iaitu kita akan letakkan lampu kawalan penderia cahaya. Seterusnya kita akan mulakan dengan apa?
Ingat kita perlu mulakan dengan read controller. Cakap di sini adalah if C analog in 1 lebih besar daripada 150, maka lampu itu akan menyala. Analog input di sini kita akan gunakan penderia cahaya. Apabila dia mengesam cahaya lebih besar daripada 150, apabila analog input iaitu penderia cahaya mengesan cahaya lebih besar daripada 150, maka lampu itu akan menyala. Kemudian jika dia mengesan, analog input mengesan cahaya itu lebih kecil daripada 150, maka lampu itu akan terpadam. Okey, sila lihat contoh yang cikgu telah buat ini untuk menghasilkan peratur caraan. Okey, peratur caraan kita telah siap dibina. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada langkah menulis peratur caraan dengan perisian dan memindahkannya kepada mikropengawal. Okey, langkah 1. Pada halaman home, tekan tambah untuk membuka halaman add. Tekan mana-mana nama kumpulan arahan yang menunjukkan semua arahan di bawahnya. Okey, seperti yang kamu lihat, kamu akan jumpa simbol-simbol ini pada bahagian komen ni, dekat atas ni. Langkah 2, pilih atur cara yang hendak digunakan. Tekan simbol right untuk masukkan arahan. Seterusnya, langkah 3 iaitu switch papan litar elektronik dihidupkan iaitu on. Isyarat kuasa diod pemancar cahaya mengeluarkan cahaya merah dan diod pemancar cahaya modul Bluetooth berkelip. LED menyala dan pada bahagian Bluetooth pun berkelip. Okey, maknanya menunjukkan papan litar telah dihidupkan. Seterusnya langkah keempat iaitu lihat ID modul Bluetooth pada papan litar. Pastikan Bluetooth on dan modul Bluetooth ini digunakan semasa proses penetapan dilakukan dengan Bluetooth. Okey, langkah 5. Tekan run. Semak arahan paparan yang dipaparkan dan tekan OK. Okey, langkah 6 iaitu klik pada ID modul Bluetooth yang dipaparkan dan masukkan nombor pin iaitu 1, 2, 3, 4 untuk penetapannya. Langkah 7 adalah tekan switch dan diod pemancar cahaya akan berkelip. Tekan switch dan diod pemancar cahaya akan berkelip. Diod pemancar cahaya akan terus berkelip dan akan terpadam apabila switch bekalan kuasa atau peratur caraan pada telefon pintar dimatikan. Okey, baiklah semua pelajar. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua komitmen anda. Orang yang berusaha pasti akan berjaya. Okey, kita sambung perbincangan kita untuk... Okey, itu saja. Jumpa untuk kelas akan datang. Bye.